Namun kita tidak pernah sedikit pun mewakafkan harta kita, malah melihat sedekah sebagai suatu perbuatan yang sia-sia. Ayuh, jadikan diri kita seorang Muslim yang tawaduk dengan berinfak dan bersedekah untuk kutipan dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Masjid yang akan menampung seramai 700 orang dalam satu masa yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antaranya kemudahan ruang solat 2 tingkat, ruang musafir, ruang tamu, bilik mesyuarat, 2 unit quarters, tempat parking kereta dan bilik jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Terima kasih, jazakumullah khair kepada yang telah menyumbang. Namun sumbangan anda masih lagi diperlukan. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan mewakafkan harta kita kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Semoga dengan infak ini menjadikan kita Muslim yang lebih bertakwa dan menjadi asbab menyelamatkan kita daripada kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Berinfaklah sekarang, itu yang disebut oleh Piyu Hafiz. Lagi-lagi nak bulan Ramadan ni kan, so boleh kita tanam niat untuk banyakkan berinfak, bersedekah dan sebagainya. Saya terus import Piyu Hafiz daripada dalam skrin TV tadi ke sini. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Piyu Hafiz adalah seorang pendakwah yang juga wakil Masjid Al-Muqarrabin. Jadi sebagai mukadimah lah, Ramadan dah dekat ni. Macam mana kita nak galakkan lagi penonton-penonton warga Muslim di luar sana untuk menyambut kedatangan Ramadan bulan mulia ni. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Taala, tak lupa kepada Ardi yang handsome hari ni, kacak bergaya, alhamdulillah. Juga. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, apabila datang Ramadan, Nabi kumpul para sahabat, Nabi kata apa? Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan, yang mana futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa hufidati syayatin, dan diikat dia belenggunya syaitan. Maknanya bulan Ramadan ini syaitan tak ada. Kalaulah sekarang ni mungkin kita malas sedekah. Datang Ramadan tak bersedekah, nampak sangat dah kita tu. Saya tak cakap kan, jadi faham-faham sendirilah. Jadi kita kena ambil peluang. Bulan yang penuh keberkatan ni kita kena target pertama objektif puasa. Kena jelas. Ada orang puasa budak-budak kerana nak dapat duit raya. Ada kita puasa sebab rukun Islam katanya, nak rasa susah payah orang tak makan minum. Tapi sebenarnya objektif puasa Allah jelaskan dalam surah Baqarah, la'allakum tattaqun. Kita nak capai takwa. Jadi mudah takwa itu mendidik diri kita, madrasah Ramadan keluarnya kita menjadi insan yang hebat, insya-Allah. Ya, baik, boleh kongsikan apa amalan sunnah ni yang boleh dilakukan sepanjang Ramadan ni, apa yang sebaik-sebaik? Baik, kita kena faham bahawa bulan Ramadan ni diangkat jadi hebat. Asalnya bulan ni sama macam bulan lain, tapi menjadi sayyidus syuhur disebabkan nuzulul Quran padanya. Quran turun padanya, semua berubah. Turun kat Mekah Madinah menjadi tempat yang hebat. Turun pada Nabi kita Sayyidul Anbiya, penghulu Nabi. Malaikat Jibril bawa Quran, turunkan Quran wahyu itu menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu. Jadi jangan lupa target tahun ini mesti khatam 30 juzuk. Ustaz, dulu saya dah khatam waktu berkhatan. Jadi dah tak khatam, tak khatam lah. Takkanlah nak khatam tiap hari, kan? Tiap tahun. Habislah kita. Jadi khatamlah Quran. Para sahabat dulu khatam 40 hari, 30 hari, 20 hari, 10 hari. Para pelajar kami di Persatuan Tahfiz Selangor, mereka khatam Quran peperiksaan akhir selama tak sampai 20 jam. Peperiksaannya daripada 4 pagi sampai 10 malam. Yang terbaru dalam 6,236 ayat, hanya satu je salah. Macam saya nak cuba test lah, Adi. Cuba sambung boleh? Ar-Rahmanir Rahim. Sambung. Maliki Yaumiddin. Bayangkan, senang kan? 30 juzuk macam surah Fatihah. Sebab keberkatan yang ada pada pelajar-pelajar ni. Jadi kita banyakkan baca Quran dan juga amalan-amalan yang lain. Ya. Boleh Ustaz kongsikan amalan sedekah seperti apa yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini, memberi manfaat berterusan, rezeki berterusan kepada kita lebih dahulu lagi dalam bulan Ramadan nanti. Macam mana tu? Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW ajwadan nas fi Ramadan. Nabi pemurah, datang bulan Ramadan lebih pemurah. Ingat,
kita nanti nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak amal di mahsyar nanti, Nabi sebut ada orang yang dalam keadaan telanjang bulat. Ada orang berpakaian Nabi Ibrahim alaihissalam, orang pertama dipakaikan pakaian para nabi dan orang beriman, mempunyai kenderaan unta. Tapi golongan ketiga dalam keadaan mukanya diheret di padang mahsyar, dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia berjalan begini. Sahabat Nabi tanya, adakah boleh demikian ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Orang yang kufur, orang yang jauh dari nikmat Allah lah akan berjalan kepalanya di bawah. Sebab itu kita nak naungan Allah itu datang adalah orang yang menderma tangan kanan memberi tangan kiri tak tahu. Kita nak ambil peluang untuk kita derma sebab bulan Ramadan dilipat gandakan amalan sedekah kita. Baik Ustaz, bercakap tentang derma ni, kita lihat VT masjid tadi tu, berapa kos lagi yang diperlukan dan gambaran masjid apabila siap kelak nanti macam mana? Lepas tu bagaimana saluran ataupun cara penonton nak bersedekah berinfak? Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kita nak pergi the point yang paling penting. Paling penting tuan-puan, Masjid Kampung Kudur Gua Musang Kelantan ni, kalau kita tengok di gambar ni dah mula nampak menara, fizikalnya dah mula ada dah. Kita dah kutip lebih 2 juta lebih, kita perlukan lagi hampir 3 ke 4 juta untuk menyiapkan lengkap. Nampak tu. Tuan-puan, ini bukan main-main sebab masjid kat kampung ini tak ada masjid. Yang ada surau je. 10 kilometer kalau nak semayang Jumaat tu, 10 km ke Bandar Pekan Gua Musang. Jadi tempat ni strategik. Orang nak masuk pergi apa ni dari pantai timur, nak pergi ke utara, nak pergi ke Cameron, ke Perak. Memang laluan itu bukan saja untuk penduduk tapi untuk orang-orang musafir. Kita nak tempatkan untuk tempat rehat musafir, solat, ruang kuliah yang boleh menempatkan 700 orang dalam satu masa. Jadi kita ambil peluang untuk kita pergi ke nombor-nombor akaun ni, kita infakkan harta kita insya-Allah. Tentera di kaca TV anda, perinciannya, okey, ni slide dia. Boleh layari www.masjidalmuqarrabin.com. Mungkin Ustaz boleh kongsikan perinciannya. Baik, untuk perincian ini, jadi kita boleh hubungi nombor tertera dan juga boleh terus ke akaun-akaun yang tertera. Tuan-puan kena ingat, nanti sebelum kita nak meninggal dunia, kita akan minta dengan Allah satu perkara ardi. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Kita nak cakap kita nak buat satu amalan akhir. Ya Allah, aku nak buat satu ibadah akhir. Ya Allah, kita tak cakap yang kita nak sembahyang 2 rakaat. Kita tak cakap kita nak baca Quran. Kita tak cakap ya Allah aku nak puasa, aku nak pergi haji umrah. Tapi kita nak buat satu amalan akhir. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak sedekah akhir ya Allah, untuk aku di kalangan orang-orang yang soleh. Tuan-puan, Islam ini adalah agama yang hebat. Berbicara tentang harta kita, kita ni orang Islam ni Adi, semakin lama kita hidup kat dunia, makin banyak kita mengumpul harta. Makin lama kita kat dunia, makin kita cintakan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini bukan Islam ajar tuan-tuan. Duit yang duk kat lama-lama kita, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang kita kena kejar infak sedekah ni, salah satunya yang Nabi sebutkan sedekatun jariyah. Sedekah yang mengalir itu macam pembinaan masjid yang setiap kali orang tunai solat, setiap itulah akan mengalirnya pahala pada kita. Tuan-puan, Masjid Kampung Kundur, kalaulah di Selangor, di KL, masjid banyak. Mungkin orang yang tak ada. Tapi Masjid Kampung Kudur tak ada masjid. Jadi satu keperluan untuk kita sama-sama kita bantu. Percayalah dengan infak kita ini akan Allah limpahkan rezeki kita dari pelbagai tempat, atas, bawah dan depan. Wallahu a'lam. Itu dia, insya-Allah. Jadi manfaatkan Ramadan yang akan menjelma ni, kita berinfak, bersedekah. Hubungi perincian yang tertera di kaca TV anda sekarang. Nombor akaun pun ada tertera ni, belakang Ustaz ni ada nombor akaun. Boleh ambil gambar, boleh snap, screenshot sebagainya. Terima kasih Ustaz atas kita, perkongsian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan datang berpuasa. Ya, kita sama puasa juga. 2 hari lagi. InsyaAllah. Baik para penonton, kita rehat sekejap. Kita jumpa balik sebentar saja lagi.
Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.